Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pembentangan bagi subjek ISC 400 iaitu Akidah Islamiyah oleh pensyarah Ustaz Muhammad Nur Azri bin Muhammad Zaini. Saya Rahmah Hayati binti Nur Azli dari kumpulan 3 akan membentangkan dua tugasan, iaitu tugasan yang pertama assignment dan juga tugasan kedua article review. Bagi tugasan pertama ialah tajuk saya ialah Nabi yang diutuskan di Kanaan dan Madyan, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Baiklah, bagi slide yang pertama adalah berkaitan dengan silsilah Nabi Yaqub alaihissalam. Seperti yang sedia maklum, Nabi Yaqub adalah Nabi yang ke-10 yang telah diutuskan oleh Allah SWT. Nabi Yaqub juga adalah cucu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak lelaki kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Ibu Nabi Yaqub bernama Rifqah. Baginda mempunyai saudara kembar yang bernama Esau. Perwatakan Nabi Yaqub dan Esau sangatlah berbeza. Esau seseorang yang sangat benci dan memusuhi Nabi Yaqub alaihissalam. Seterusnya, baginda juga mempunyai ayah angkat yang juga merupakan ayah saudaranya sendiri, iaitu Laban yang menyetap di wilayah Babylon, Iraq. Nabi Yaqub menjadi menantu Laban ketika baginda dinikahkan dengan Leah dan Rahel. Untuk makluman, Nabi Yaqub mempunyai 4 orang isteri, iaitu 2 orang isteri yang lain adalah Zulfa dan juga Balha. Dari 4 orang isteri tersebut, ia dikurniakan 12 orang anak. Di antaranya ialah Nabi Yusuf alaihissalam. 12 dari anak ini tersebut hanya 2 perempuan dan 10 lelaki. Anak-anak Nabi Yaqub bernama Yusuf, Bunyamin, Robel, Syamun, Lewi, Yahzua, Yazar, dan Naftaliyah, Jad dan Ashir. Yang seterusnya ialah kisah Nabi Yaqub berdasarkan Israiliyat. Israiliyat menurut Al-Zahibi membawa kepada 2 makna, iaitu cerita-cerita yang sengaja dimasukkan oleh musuh Islam ke dalam tafsir yang sama sekali tidak ada kebenarannya dalam mana-mana sumber Islam. Yang kedua ialah kisah atau cerita yang dicampurkan ke dalam tafsir yang asal periwatannya kembali kepada sumbernya, iaitu Yahudi dan Nasrani. Antara kisah Nabi dalam Israiliyat ialah mereka mengatakan bahawa Nabi Yaqub ialah seorang yang hanya memantukan kambing dan haiwan ternakan semata. Mereka juga mengatakan bahawa Nabi Yaqub menindas orang lain dengan memberi haiwan ternakan yang lemah dan tidak sihat kepada orang lain, manakala ternakan yang sihat dan kuat disimpan untuk dirinya. Seterusnya, mereka juga mengatakan bahawa Nabi Yaqub tidak pernah mengajak bapa saudaranya, iaitu Laban, beribadah serta meninggalkan berhala selama mereka tinggal bersama. Seterusnya, mereka juga mengatakan bahawa Nabi Yaqub menikahi 2 orang saudara kandung, iaitu Leah dan Rahel, adalah kerana dunia semata serta kehidupan Nabi Yaqub dipenuhi dengan kecurangan dan penipuan. Akan tetapi, tidak mungkin seorang yang telah diutuskan menjadi Nabi mempunyai sifat yang sedemikian. Di dalam Al-Quran secara objektif menyatakan sifat Nabi Yaqub yang mempunyai kepribadian yang indah dan mulia. Firman Allah dalam surah Asy-Sya'ra ayat 4 yang bermaksud, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yaqub yang mempunyai perbuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Ini ialah berkaitan pandangan agama lain terhadap Nabi Yaqub. Kisah-kisah ini merupakan cerita yang terdapat di dalam kitab Bible. Yang pertama ialah kisah yang berkaitan Yaqub dan Esau. Berdasarkan pandangan Kristian dan Yahudi, Nabi Yaqub telah melarikan diri ke rumah pakciknya, iaitu Laban di Padan Aram Mesopotamia. Akan tetapi, menurut kisah yang sebenarnya ialah bahawa Nabi Yaqub diperintahkan oleh ibu dan ayahnya untuk pergi ke rumah pakciknya disebabkan konflik yang berlaku antara baginda dan Esau. Menurut kepercayaan Yahudi dan Kristian lagi, pada satu hari ketika Esau balik dari berburu dan beliau merasa sangat penat dan lapar, Esau menghidung masakan yang sedang dimasak oleh Nabi Yaqub. Lalu Nabi Yaqub mengatakan bahawa jika Esau mahukan makanan tersebut, Esau mestilah memberi hak kesulungannya kepada Yaqub.
Tanpa berfikir panjang, Esau bersetuju dan memberi hak kesulungan tersebut kepada Nabi Yakub. Lalu disebabkan usia Nabi Ishak yang semakin bertambah, dia memberi Yakub berkat hak kesulungan tersebut. Dan Ishak mengatakan bahawa pada suatu hari Yakub akan menjadi seorang yang hebat dan akan menjadi pemimpin orang lain, termasuk Esau. Oleh sebab itu, Esau berasa marah dan benci akan Yakub. Disebabkan kejadian tersebut, Yakub telah melarikan diri ke rumah Laban. Slide seterusnya ialah berkaitan dengan gejala kaum Nabi Yakub di zaman moden. Seperti yang sedia maklum, Nabi Yakub telah diutuskan ke kaum Kan'an. Bangsa Kan'an ini adalah merupakan daripada keturunan anak Nabi Nuh AS, iaitu Kan'an bin Ham bin Nuh. Kaum ini dikatakan terletak di Palestin, iaitu di kawasan pergunungan, kawasan lembah dan juga di lembah pesisir Jordan. Kaum Kan'an ini dikenali sebagai kaum yang gagah perkasa dan juga mempunyai kelebihan yang luar biasa dalam industri tekstil, logam, perdagangan, ketenteraan dan kesenian. Akan tetapi sedihnya, kaum Kan'an ini tidak mengikuti kepercayaan dan agama yang bersumberkan Allah SWT. Mereka menyembah berhala dan dewa sebagai Tuhan mereka. Ia dapat dibuktikan dengan penemuan kuil-kuil peninggalan yang terletak di bawah runtuhan kota kuno Jericho, Ariha di Palestin. Oleh demikian, berdasarkan kisah tersebut, gejala yang berlaku pada zaman moden kini ialah masih terlalu ramai manusia yang mengikuti ajaran dan agama selain agama Islam, iaitu sebagai contoh Syiah. Mereka, kaum Syiah ini mengatakan bahawa mereka adalah beragama Islam, akan tetapi yang sebenarnya mereka telah mengikuti ajaran yang salah dan menyimpang dengan akidah Islam yang sebenar. Hal ini kerana ajaran Syiah itu sendiri amat bertentangan dengan agama Islam yang dibawa oleh Allah SWT. Antara penyelewengan yang dibawa oleh ajaran Syiah ini ialah golongan ini terlalu taksub terhadap Sayyidina Ali serta menyanjung Sayyidina Ali dengan berlebihan dan menyatakan bahawa Ali adalah setara Rasulullah sehingga menambahkan nama Sayyidina Ali dalam kalimah syahadah. Oleh itu, jelaslah bahawa ajaran Syiah ini amat menyimpang dari syariat yang telah digariskan dalam undang-undang Islam. Yang seterusnya ialah berkaitan dengan bukti penemuan artifak atau makam Nabi Yakub menurut pengkaji sejarah. Nabi Yakub telah dilahirkan oleh ibunya pada 1837 Masihi dan wafat pada 1690 Masihi. Nabi Yakub telah wafat dan dimakamkan di Hebron bersama dengan Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Hebron juga disebut sebagai Hebron. Kota ini terletak di tepi barat Palestin. Hebron juga terkenal sebagai kota tiga Nabi, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ini kerana Nabi-Nabi berikut telah dimakamkan di sana. Masjid Ibrahim telah dibina di atas tanah yang sebelumnya adalah sebuah gua, iaitu gua para leluhur. Di situlah makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub serta isteri-isteri mereka telah dimakamkan. Antara makam lelaki dan perempuan mempunyai bentuk yang berbeza. Makam para Nabi berbentuk segi lapan, manakala makam isteri-isteri Nabi mempunyai bentuk persegi enam. Masjid Ibrahim telah dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kawasan solat dan ibadah bagi orang-orang Islam dan juga orang Yahudi. Makam Nabi Ishak terletak di bahagian orang Islam dan makam Nabi Ibrahim boleh diakses oleh kedua-dua belah pihak, manakala makam Nabi Yakub terletak di bahagian orang-orang Yahudi. Oleh itu, orang Islam tidak dibenarkan untuk masuk. Okey, seterusnya kita masuk ke tugasan yang kedua, iaitu artikel review. Artikel yang saya pilih ialah yang bertajuk Pahaman Syiah dan Keharmonian Agama Islam di Malaysia, Perspektif Pendekatan Keselamatan Negara. Penulis bagi artikel tersebut ialah Profesor Dr. Zarina binti Osman dan telah diterbitkan pada tahun 2018. Antara isu yang terdapat dalam artikel ini ialah isu konflik atau perbalahan yang disebabkan oleh golongan Syiah.
Dalam artikel ini, penulis ada menyatakan bahawa pertumbungan antara kumpulan Syiah dan Sunni menyebabkan keadaan konflik yang tak ada pengakhirannya, terutama di rantau Timur Tengah. Menurut bekas Presiden Mesir itu Hosni Mubarak, golongan Syiah ini tidak akan taat dan hormat kepada negara yang sedang mereka duduki, malahan mereka lebih mentaati negara Iran. Hal ini kerana Iran adalah negara yang merasmikan fahaman Syiah ini sebagai agama rasmi mereka serta merupakan negara yang majoriti penduduknya adalah pengikut ajaran Syiah, iaitu dengan anggaran seramai 95%, manakala 5% adalah ahli sunnah wal jamaah. Menurut bekas Presiden Iraq itu Saddam Hussein, beliau juga mengatakan bahawa Iran adalah ancaman terbesar kepada Iraq berbanding Israel. Pada penghujung November tahun 1979, telah berlaku pertemuan dan keganasan yang dahsyat antara ribuan kumpulan Syiah dan Kerajaan Arab Saudi. Pemberontakan yang berlaku ini kerana kumpulan Syiah telah dihalau untuk menyambut Hari Ashura bersempena memperingati kematian cucu Rasulullah iaitu Hussein. Pemberontakan yang dilakukan oleh golongan tersebut telah menyebabkan ramai yang kehilangan nyawa serta ramai yang tercedera. Kesan dari pemberontakan tersebut, banyak kerosakan yang berlaku seperti pembakaran kenderaan awam, pejabat Saudi National Airlines dan bank di Qatif. Walaupun golongan Syiah di Arab Saudi hanyalah minoriti, tetapi keganasan yang dilakukan oleh golongan tersebut amat dahsyat. Seterusnya, perkara kedua yang dibangkitkan dalam artikel tersebut adalah berkaitan dengan sejarah kemunculan Syiah di Malaysia. Di dalam artikel tersebut dinyatakan bahawa kemasukan Syiah di Malaysia secara meluas adalah pada tahun 1979, iaitu selepas terjadinya Revolusi Iran, yang ketika itu di bawah pimpinan Ayatollah Al-Khamenei. Penganut Syiah di Malaysia sehingga sekitar Ogos 2013 adalah anggaran seramai 250,000 orang. Slogan yang sering digunakan pakai oleh golongan Syiah ini adalah berpandukan satu Nabi yang sama, berkiblatkan kiblat yang sama serta bertuhankan Tuhan yang sama. Slogan perpaduan tersebut adalah untuk mendapatkan kepercayaan supaya dapat mempengaruhi masyarakat melalui Islam. Ketika era itu, media barat juga telah mempropagandakan keadaan dengan mengangkat imej Al-Khamenei dengan mengatakan bahawa beliau mestilah dijadikan ikutan atau contoh oleh seluruh dunia Islam, kerana beliau adalah ketua agama dan pemimpin yang hebat. Setelah penyebaran tersebut berjaya dipengaruhi oleh umat Islam, mereka telah menghantar anak-anak mereka ke Iran dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Dikatakan bahawa penyebaran ajaran Syiah ini telah disebarkan melalui beberapa cara, sebagai contoh dengan cara mengedarkan bahan bacaan. Dan mereka yang pulang dari menamatkan pembelajaran di Iran akan menyebarkannya kepada orang lain. Penyebaran ajaran Syiah ini juga dilakukan oleh pensyarah-pensyarah tempatan. Penyebaran tersebut dilakukan melalui ruang pembelajaran kepada pelajar-pelajar di institut tinggi seperti IPTA atau IPTS. Sebagai buktinya, pada sekitar tahun 2013, telah dikenal pasti di institusi tinggi di sekitar Selangor didapati iklan-iklan berkaitan ajaran tersebut telah ditampal di papan-papan kenyataan. Sekian sahaja daripada saya untuk pembentangan subjek Akidah Islamiah. Segala kekurangan dan kesilapan saya mohon maaf. Assalamualaikum.